Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabul wa tamam kulla sul wa ma'mul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd, yang saya muliakan tuan fungsi kita, tuan imam, tuan-tuan EJK, seterusnya tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan yang ada sebelum kita menunaikan solat fardu Jumaat kita dan mendengar khutbah Jumaat, sama-sama kita cuba renungkan dan kita cuba ambil manfaat daripada sebuah kitab yang ingin saya baca sedikit petikannya, iaitulah kitab berkenaan dengan keunggulan Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab ini disebutkan beberapa fasal, tetapi yang saya ingin bacakan ialah berkenaan dengan keistimewaan ataupun keunggulan Rasulullah SAW menurut perspektif imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, kata Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang terkenal, yang dihafal di pondok-pondok, iaitulah kitab Jawharatul Tauhid. Ini adalah satu kitab silibus pengajian akidah di madrasah, di pondok-pondok, hatta sebenarnya dia dihafal dan dibaca, dipelajari, disyarahkan di Universiti Al-Azhar Al-Sharif dan juga di seluruh dunia umat Islam. Bahkan kitab ini dihafal kalau di tanah Arab oleh kanak-kanak. Kata Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, beliau kata, saya hafal matan Jauharah ni waktu umur saya 5 tahun. Baca pun pelat-pelat lagi. Tapi bapa dia dah suruh hafal. Bapa dia ulama besar Syria. Jadi kitab ni penting sebab apa? Ini antara kitab asas dalam ilmu akidah. Baik. Jadi apa kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab dia kata apa? Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna fabil 'aini syiqaq. Dia kata apa? Dia kata dan seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maksud secara mutlak ni apa tuan-tuan? Maksudnya kita tidak tengok kepada benda itu hidup ke benda itu mati. Kita tak tengok kepada dia ni kategori manusia ke, binatang ke, malaikat ke, jin ke, haiwan ke, ataupun benda-benda jamadat yang tidak bernyawa. Kita tak tengok. Okey, tanpa sebarang kategori, kita kata semua yang Allah Taala cipta, siapa yang paling mulia? Maka kita kata apa? Seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala ialah siapa? Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa? Famil 'ani syiqaqi, maka berpalinglah kamu daripada berbantah-bantah. Maksudnya apa? Pendapat ini ialah pendapat muktamad di sisi para ulama. Maksudnya ijma' para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah makhluk yang paling mulia. Kalau ada orang yang kata sebaliknya, maka pendapat orang tersebut tidak terpakai, tertolak. Kerana apa? Menyalahi ijma'. Walaupun orang itu ialah ulama. Sebab ada seorang ulama, dia secara munfarid, maksudnya dia secara individual, secara tersendiri, dia mengatakan bahawasanya malaikat Jibril lebih mulia. Sebab apa? Sebab dia katakan malaikat Jibril kan mengajar Nabi SAW, maka maqam guru kan lebih tinggi dari maqam murid. Tetapi pendapat tersebut ditolak oleh para ulama kita, seperti mana yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Baijuri, Syekhul Azhar, di dalam syarah kepada matan tadi itu. Maka dia explainlah tentang masalah tersebut, bahawasanya pendapat tersebut tertolak. Baik.
Jadi bila kita faham bahawasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah semulia-mulia, seafdal-afdal makhluk, maka apakah kemuliaannya? Apakah kemuliaannya? Baik. Jadi di sini yang kita nak baca, apakah kata Imam Syafi'i tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit riwayat daripada apa yang telah diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, seperti mana yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama hadis, yang mana Imam Baihaqi ini ialah antara orang yang mana boleh dikatakan sebagai lidah kepada mazhab Syafi'i. Sebab kata para ulama, semua orang terhutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi, yang mana Imam Syafi'i lah terhutang budi kepada dia. Sebab apa? Sebab dengan dia lah yang mana dia mengumpulkan semua adillah, dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi'i di dalam nak mengistimbat hukum. Sebab Imam Syafi'i dalam kitab dia sendiri, dia tak tulis semua. Ada yang dia tulis, ada yang dia just bagi tahu saja apa hukum dia. So tak bagi tahu dari mana sumber ambilan pendapat-pendapat dia. Jadi yang kumpulkan itu siapa? Al-Imam Al-Baihaqi dalam dua kitab dia, Sunanul Kubra, dan juga kitab dia satu lagi itu saya lupa nama. Okey, Sunanul Kubra, dan juga ada dua kitab hadis, yang mana dua kitab tu menjadi defend, menjadi pertahanan kepada mazhab Syafi'i dalam nak menolak dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawasanya mazhab Syafi'i ini tidak ada dalil. Baik. Jadi Imam Baihaqi ni dia ada satu kitab yang lain pula, cerita pasal biografi Imam Syafi'i. Jadi dalam kitab tersebut Imam Baihaqi merekodkan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan apa? Imam Syafi'i kata, "Ma min mu'jizatin sabaqat li nabiyyin illa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithlaha aw afdal minha." Baik, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata tidak ada suatu mukjizat pun sabaqat li nabiyyin yang telah dikurniakan kepada seseorang nabi yang terdahulu. Dan sebelum Nabi SAW kan ramai nabi. Kalau kita ikut satu riwayat mengatakan nabi-nabi ni ada 124,000 orang. Dalam riwayat yang lain kata ada 200,000 orang. Tak kisahlah mana-mana riwayat pun, yang pendapat yang kuat ialah apa? Kita tawakuf. Tanpa perlu letakkan berapa banyak amount. Cuma kita beriman semua yang Allah Ta'ala hantar sebagai Nabi itu, kita berimanlah. Walaupun kita tak tahu spesifiknya, namanya, berapa ramainya kita tak tahu, tapi kita kata bagi Allah Ta'ala itu ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Okey, itu yang disebutkan oleh para ulama akidah kita dalam kitab akidah. Mereka kata lebih selamat apa? Tawakuf. Okey, lebih selamat ialah tawakuf. Tawakuf ni maksudnya apa? Maksudnya tak perlu bincang. Yang penting Allah ada Nabi-Nabinya dan Rasul-Rasulnya. Baik. Jadi, tapi for argument's sake, okey, untuk bagi faham cerita, katalah para Nabi ni ada 124,000. Ini riwayat yang masyhur. Maksudnya para Nabi ni semuanya ada mukjizat. Betul tak? Semua Nabi-Nabi ni ada mukjizat. Maksudnya paling tidak ada 124,000 mukjizat. Maksudnya semua mukjizat tersebut yang Imam Syafi'i kata apa? Illa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlaha aw afdal minha. Semua mukjizat yang didapati oleh Nabi-Nabi yang terdahulu ada 124,000 orang tu. Kan, tolak Nabi SAW seorang. Semua tu ada ke Nabi SAW. Semua mukjizat mereka tu ada dekat apa? Ada dekat Nabi SAW. Kalau tak sama, Nabi ada mukjizat yang lebih hebat. Kalau tak sama, Nabi ada apa? Mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat mereka semua. Baik. Ketika Imam Syafi'i cakap macam ni, kita pun timbul persoalan. Bukan kita saja, anak murid Imam Syafi'i pun timbul persoalan. Maka direkodkan, diriwayatkan, maka salah seorang ahli majlis pengajian dia bertanya. Dikatakan yang tanya ni ialah Imam Ali bin Sawad, Imam Umar bin Sawad, anak murid Imam Syafi'i. Dia tanya, dia punya soalan macam mana? Dia kata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada Sayyiduna Musa ibni Imran alaihi salam mukjizat terpancutnya air dari batu. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Baik, jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata
dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya apa? Diberi air untuk kaumnya ketika dia orang lari daripada Fir'aun tu kan. Baik. Maka Allah Ta'ala fakulna, maka kami berkata apa? Idrib, pukul. Pukul. Okay. Pukul, tapi bukan pukul ni lah. Pukul apa? Idrib bi'asa, dengan tongkat. Tongkat Nabi Musa ni disebutkan, dikatakan ada dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tabut Bani Israel tu kan. Dari mana dia dapat tongkat tu? Dapat dari pak mentua dia. Siapa pak mentua dia? Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib ni dia ada beberapa tongkat. Mula-mula Nabi Musa tengok, dia dah tahu, dia dah nak ambil tu kan. Nabi Syuaib kata tak boleh, ni rare, barang rare. Okey, sebab apa? Ini memang warisan Nabi-Nabi. Masya Allah. Jadi tongkat itulah, dengan tongkat itulah berubah jadi ular, dengan tongkat itulah belah laut, dengan tongkat itu juga Allah Ta'ala suruh apa? Ketuk batu. Jadi bila ketuk batu, idrib bi'asakan hajar. Kan, ketuk batu, fam fajarat, maka terpancarlah min husnata asyrata aina, 12 mata air. Okey, kenapa 12? Sebab dia punya keluarga ada 12 keluarga kan, ada 12 family besar. Ada 12 kabilah besar daripada Bani Israel. Semuanya daripada anak cucu Nabi Yaqub AS. Sebab Nabi Yaqub ada 12 anak dia ada 12, maka 12 tu ialah anak cucu Nabi Ismail Nabi Yaqub AS. Okey. Baik. Jadi terpancut air. Baik, khalas. Jadi seolah-olah nak kata apa? Anak murid ni nak kata ke Imam Syafi'i, wahai Imam, Nabi Musa ada mukjizat ketuk batu keluar air. Kita tak pernah dengar dalam rekod sejarah sirah yang menceritakan Nabi ketuk batu keluar air. Ada? Tak ada kan? Seolah-olah nak question macam tu lah. Tadi Imam kata Nabi ada mukjizat yang sama, ni tak ada pun. Seolah-olah dia tak sebut macam tu, tapi kita boleh faham lah. Kita kena takdir ayat tu kan. Kadang-kadang kalau mengaji bahasa Arab, mengaji nahu kan, kita kena takdir ayat ni, biasanya tergantung. Ayat bahasa Arab ni tergantung. Jadi kita kena takdir. Baik. Maka apa jawab Imam Syafi'i? Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat terpancutnya air dari celah jari jemarinya. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terpancutnya air dari celah jari jemarinya. Sebab tu disebut dalam satu qasidah. Dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak sempat apa yang qasidah tu. Jadi kena tengoklah. Dia kata apa? Dia kata wa in fajjara al-yanbu'a Musa min as-safa fa ahmada arwa min anamilihi rubba. Dia kata ketika mana Nabi SAW, Nabi Musa memancutkan terbitnya air daripada batu, maka Nabi SAW terbit air daripada jari. Bahkan ini lebih menakjubkan. Kenapa dia menakjubkan? Sebelum kita jawab, ada beberapa riwayat yang diceritakan tentang masalah air keluar dari jari jemari Nabi. Salah satu riwayatnya diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir, iaitu Sayyidina Jabir dia kata apa? Atishan nasu yaumal Hudaybiyah. Pada hari Hudaybiyah manusia dahaga. Bila hari Hudaybiyah tuan-tuan? Bila hari Hudaybiyah? Pada tahun 6 Hijrah. Ni kalau tak ingat kena baca sirah lah tuan-tuan. Ni tak daya lah, tak boleh nak tolong. Sebab tu pesan para ulama kita, paling tidak setahun sekali tuan-tuan kena khatam satu kitab sirah. Seperti mana kita setahun sekali kena khatam 2 kali Quran kan? Sekali dalam Ramadan, sekali sepanjang tahun tu. Itu paling minimum lah. Itu paling minimum. Okey. Tetapi sirah ulama kata at least setahun sekali khatam. Jangan tunggu kat masjid. Tunggu masjid Tok Imam mati dulu ataupun kita mati dulu kan? Tak khatam-khatam juga. Kan? Tok Guru mati dulu atau kita mati dulu. Jadi ngaji sendiri. Bukan mengaji, baca sendiri. Sirah ni insya-Allah tak ada masalah, kita boleh baca sendiri. Ambil kitab yang mudah-mudah aja. Okey. Kalau rajin ambil yang besar-besar macam Rahiqul Maktum, tapi kalau tak biasa ambil yang ringan-ringan je. Okey, ambil yang ringan-ringan. Baik. Jadi dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tahun ke-6 tu ketika mana Nabi SAW nak buat haji nak buat umrah, kan? Nabi nak buat umrah, Nabi mimpi selepas perang Khandaq kan? Perang Khandaq tahun ke-5. Jadi ketika tu Quraisy dah lemah. Dan Nabi ketika itu mimpi
Dan Nabi bagi tahu ke sahabat, siap-siap, aku mimpi kita nak masuk Mekah, nak buat umrah. Maka dia pun siap. Dia siap dan pakai ihram siap di di Bir Ali, kemudian menuju ke Mekah. Sampailah di Hudaibiyah, unta Nabi tak boleh berjalan. Unta Nabi itu dia berhenti dan dia duduk. Kan Al-Qaswa, unta Nabi. Unta Nabi pun kita tahu nama tuan-tuan. Dia ada satu ilmu, dalam ilmu sirah ni, dia ada buku khas cerita tentang nama-nama orang yang sekeliling Nabi dan nama-nama yang ada di sekeliling Nabi. Hatta nama Nabi punya pedang, Nabi punya serban, Nabi punya apa? Nabi punya unta, Nabi punya kambing, Nabi punya baral. Kita tahu nama semua. Okey, kita tahu. Sebab apa? Sebab Nabi bagi nama ke semua benda. Nabi tak banyak benda, tapi semua benda Nabi bagi nama. Jadi kita tahu Nabi punya baral nama Duldul. Kan? Kita tahu nama Nabi punya unta Al-Qaswa, Nabi punya kuda As-Sakbu, Al-Muhajjal. Ya, kita tahu nama ni. Biar tahu tuan-tuan nama-nama ni, daripada kita hafal nama pemain bola, dapat pahala. Dapat pahala. Indah zikrus salihin tatanazzalur rahmah. Ketika sebut nama orang soleh, dapat rahmat. Sebut nama orang kafir, dapat apa? Jadi orang kata susah lah Ustaz nak hafal. Ya, kita hafal benda yang tak penting. Nama pemain bola, nama artis, kan? Ni cerita ke anak-anak lah, kan? Ke anak-anak kita. Tuan-tuan tak tengok kan? Baik, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada hari Hudaibiyah tu, orang dahaga di hadapan Rasulullah SAW terdapat sebuah bekas raqwah. Baina yadayhi raqwatun fatawadda'a minha wa aqbala an-nasu nahwah wa qalu laysa 'indana ma'un illa ma fi raqwatik. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوة فجعل الماء يفوز من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه فقلت كم كنتم قال جابر لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 mi'atan. Dia kata maka Nabi pun berwuduk. Dekat depan Nabi ada sebuah bekas. Rakwah ni bekas kecil je, bekas air. Okey. Lalu Nabi pun berwuduk dengan air yang terdapat dalam bekas tersebut. Kemudian orang ramai datang bertemu dengan Nabi dan berkata, kami tidak mempunyai air melainkan yang terdapat di dalam bekas airmu itu ya Rasulullah. Okey, tapi itu tak ada air. Ialah travel. Tak nak bawa berapa tong, kan? Bawa cukup kadang-kadang yang kita boleh nak top up on the way lah, kan? Tengah jalan. Baik. Jadi tak ada air, maka Nabi SAW pun buat apa? Nabi pun meletakkan tangannya yang mulia ke dalam bekas tersebut dan terpancullah air dari celah-celah jarinya seperti mata air. Baik. Maka perawi Salim bin Abi Ja'd ni, dia tanya kepada Sayyidina Jabir yang riwayatkan hadis ni. Dia tanya, ketika itu berapa ramai orang? Soalan dia kan? Sebab bekas kecil, kan? Bekas kecil. Jadi dia tanya, time tu berapa orang ada? Berapa orang? Kam kuntum, berapa ramai kamu ketika itu? Baik, kata Sayyidina Jabir. Dia tak jawab tu. Dia bagi dipanggil lau lil ghayah. Lau kunna. Lau ni kalau kita mengaji fiqh, dia panggil lau lil ghayah. Untuk kita panggil kalau maksudnya maksimum lah. Maksimum. Okey. Dia kata lau kunna 100,000, kalaulah kami ni ada 100,000 orang pun la kafana, cukup air tu. Air dah bukan kecil tu, kalau kami ada 100,000 orang pun. Dia kata apa? Dia kata cukup. Baik. Tak tahu ada berapa orang? Dia kata dan kami ketika itu ada seramai 1,500 orang pada waktu itu. Masya Allah. Jadi ni mukjizat. Mukjizat. Dan ketika perang Khandaq, antara perang yang paling banyak mukjizat ialah perang Khandaq. Kata para ulama, antara mukjizat yang paling banyak kalau kita nak tengok perang Khandaq. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, jangan lupa pergi ke Ma'rakah Khandaq, pergi ke tempat perang Khandaq. Tapi biasanya orang kalau waktu umrah ziarah Madinah ni, Khandaq tu dia naik bas lalu babai ke tepi je kan. Dia tak turun pun. Rugi tuan-tuan. Kat Khandaq tu ada 7 masjid. Kat Khandaq, dekat seluruh Madinah ni ada 42 masjid yang kita boleh ziarah, yang mana masjid-masjid tersebut tempat-tempat yang Nabi pergi. Kan? Tapi kita pergi Madinah buat apa? Pergi kebun kurma. Besok pun kebun kurma lagi. Lusa pasar pula. Zaman. Pergilah masjid, kan? Tak apalah hari tak apa ni.
kali pertama pergi tu nak shopping, okey lah. Dah yang jadi pergi 2-3 kali, dah 4, 5, 6 kali ni, ziarah lah, ziarah. Ambil asar Nabi SAW ni kan. Baik. Di Khandaq tu ada 7 masjid. Kan? Masjid Nabi, Masjid Sayyidina Umar, Masjid Sayyidina Salman, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidatina Fatimah, okay? Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Abu Bakar datang. Kemudian Masjid Bani Rifar, Masjid Bani Haram, atas bukit, dekat tempat Nabi jumpa malaikat Jibril. Okey. Tu dia ke belakang sikit. Di situ tempat berlakunya mukjizat kan. Di perkampungan Bani Haram tu, mukjizat tentang apa? Mukjizat tentang makanan. Kan ketika tu diorang perang Khandaq, ramai kan, berapa orang? 3,000 kan, 3,000 sahabat. Time tu lapar, tak ada makanan. Time tu musim kemarau, tak ada makanan. Okey, tak ada makanan, lapar lah. Jadi ada seorang sahabat, yang tu yang kes yang kita baca hadis apa? Hadis yang sahabat tunjuk kat perut dia ikat batu tu kan. Ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq. Jadi Nabi tunjuk, aku ada 2 batu. Kan? Jadi sahabat tengok kesian, ada seorang sahabat ni daripada Bani Haram ni, dia kesian tengok Nabi. Jadi dia pun balik rumah, dia tanya bini dia, yang ada apa kan kat rumah ni? Kita adalah seekor anak kambing. Anak kambing tuan-tuan kecil kan? Kecil. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah seekor anak kambing. Okey, tak apalah, awak masak, saya panggil Nabi lah nak makan kan. Jadi panggil Nabi sorok-sorok kan, senyap-nyap Nabi ada makanan ni kan. Eloklah tuan-tuan semua, kita ada kawan kita nak belanja ni, nak buat kenduri. Alamak, bajet 5 orang je tuan-tuan kan. Bajet 5 orang, ajak 3,000 orang. Ya kan. Contohlah ada kan, ahli majlis kita kan, beritahu kat Tuan Imam, Mam, malam ni jemput datang rumah saya kan, adalah buat kenduri kecil-kecil kan, makan. Adalah panggil JK 2-3 orang. Imam buat pengumuman satu surau pula, satu taman datang. Kan naik tu. Jadi tapi Nabi pesan, Nabi kata bagi tahu kat isteri kamu, jangan buka. Dah siap masak, jangan angkat bekas tu daripada tempat masak. Nabi begitu. Jadi dia balik bagi tahu kat isteri dia, yang Nabi panggil semualah. Isteri dia kata Nabi yang buat. Nabi buat apa? Nabi tahulah. Jadi ketika itu 3,000 orang makan kenyang. 3,000 orang makan kenyang. Dan 3,000 orang tu makan antara Zuhur dan Asar sempat. Sekejap 3,000 orang punya kenduri. Tu di situ ada 2 mukjizat. Pertama mukjizat makanan, yang kedua mukjizat masa. Sebab rumah kecil ni bukan jenis macam kita buat kat dewan kan. Rumah kecil zaman dulu. Kan, tapi 3 orang Nabi suruh masuk sikit-sikit. Nabi suruh masuk 4 orang, 5 orang, 5 orang kot. Saya tak ingat riwayat, tapi Nabi suruh masuk sikit-sikit. Kalau 5 orang, kita bajet-bajet makan seorang 5 minit. Kan? 3,000 orang berapa minit? Ya, tapi peristiwa tu berlaku antara Zuhur dan Asar. Ini mukjizat, masya-Allah. Jadi kalau nak baca mukjizat Nabi banyak dalam perang Khandaq. Baik, khalas. Cuma nak bagi tahu apa kat sini? Tentang masalah ni, Imam Qurtubi menyatakan bahawa telah berlaku berulang kali di beberapa tempat yang menjadi tanda kebesaran Islam. Cerita tentang air terpancur dari jari Nabi ni berlaku beberapa kali dah. Di tempat-tempat yang mana semua tempat tu menjadi tempat kebesaran Islam. Antaranya Hudaybiyah. Hudaybiyah ni tempat apa? Miqat kan. Kalau miqat umrah, kita boleh niat dekat mana? Kat Hudaybiyah. Sebenarnya peristiwa ni kan. Okay, tapi jaranglah orang pergi Hudaybiyah. Biasanya kita pergi Jirana. Jirana dekat sikit. Okay. Paling dekat ni lah kan, Tanaim kan. Tanaim. Biasa naik taksi kita pergi Tanaim lah. Biasa nak pergi Jirana tu by ziarah. Kalau kita ada ziarah tambahan baru pergi Hudaybiyah. Dan situ ada masjid lagi. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau juga Imam Qurtubi juga cakap apa? Bahawa mukjizat ini telah diriwayatkan dari banyak jalan yang kesemuanya menunjukkan ilmu yang qat'i dan diambil dari hadis yang mutawatir maknawi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia dalam ilmu hadis ni. Dia ada kategori hadis. Okey, dia ada 2 kategori hadis. Secara mudah-mudahlah ni maksudnya berlebih kurang lah, secara berlebih kurang. Kita nak kategorikan hadis ni ada 2 cara. Pertama, berdasarkan kekuatan perawi. Berdasarkan kekuatan orang yang meriwayatkan hadis. Okey. Yang kedua, berdasarkan berapa ramai yang riwayatkan hadis tu pada satu-satu zaman. Pada satu-satu tabaqah. Okey, maksudnya pada zaman sahabat berapa ramai yang riwayat hadis ni? Zaman tabi'in berapa? Zaman tabi'in berapa? Dan sebagainya. Okey. Berdasarkan kategori yang pertama, kekuatan perawi, maka di sinilah kita dapat kategori hadis sahih. Kalau kuat sangat, hadis sahih
dia tu lemah sikit, hadis hasan. Kalau lemah lagi, hadis dhaif. Dhaif pula ada macam-macam jenis. Kan? Ada hadis mu'tal, hadis mu'allaq, hadis munqati', hadis mudallas, macam-macam. Kan? Adalah beberapa kategori jenis hadis dhaif. Itu tuan-tuan belajarlah. Okey. Kemudian last sekali yang tak boleh terima langsung hadis maudhu' lah. Ini bohong, okey, orang bohong. Okey. Itu berdasarkan apa? Kekuatan perawi. Kategori yang kedua ialah berdasarkan berapa orang yang riwayat. Kalau seorang sahaja riwayat pada satu tabaqat, maksudnya apa? Hadis ni nama dia hadis ahad. Hadis ahad. Maksudnya hanya seorang je yang meriwayatkan. Contoh, hadis sahih tapi dia ahad. Apa dia? Hadis yang kita semua mungkin hafal, iaitu innamal a'malu binniyat. Hadis ni hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, iaitu siapa? Sayyidina Umar. Sahabat lain tak ada. Tak ada sahabat lain yang riwayatkan hadis tersebut. Hanya Sayyidina Umar saja yang riwayatkan hadis tersebut. Tapi hadis itu sahih, ya, dalam Sahih Bukhari. Kan? Ada dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis itu sahih. Tapi dari sudut dia punya kategori ni, hadisnya ahad. Hadis ahad ni dia tidak boleh jadi usul dalam akidah tadi. Tapi dia boleh jadi hukum, tak ada masalah. Tapi dalam akidah tak boleh. Dia boleh jadi furu' akidah, boleh lah. Maksudnya cabang-cabang bahas akidah tu boleh, tak boleh. Tapi usul tak boleh. Yang kedua, kalau dua orang yang riwayat hadis tu, nama dia hadis aziz. Kalau 3 orang dan lebih, maka hadis ni nama dia hadis masyhur. Kalau 10 orang dan ke atas, maksudnya ramai sehingga kita kata tak mungkinlah dia orang ni ramai-ramai menipu. Zaman dulu, zaman sekarang 1 juta pun belum tentu boleh percaya. Betul? Dengan ada WhatsApp ni, dengan ada Facebook, belum tentu. Tapi ini zaman dulu ramai yang sehingga kita kata tak mungkinlah mereka beramai-ramai ini membohong. Maka itu hadis nama dia mutawatir. Hadis mutawatir ni sama level dengan Quran. Tolak hadis mutawatir, hukum dia kafir. Okey, tapi hadis mutawatir yang mana? Mutawatir hakiki, mutawatir lafzi. Maksudnya 10 orang sahabat, 20 sahabat tu semua riwayatkan dengan lafaz yang sama. Antara hadis yang macam tu apa dia? Man kadzaba alayya muta'abbidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis tu diriwayat semua sahabat riwayat dengan lafaz yang sama. Tak ada satu beza pun dalam riwayat tersebut melalui semua jalan. Seluruh dia punya syawahid dan mutaba'at dia semuanya dengan lafaz yang sama. Okey. Itu mutawatir lafzi hakiki. Tapi ada mutawatir ma'nawi. Ni lah mutawatir ma'nawi. Maksud mutawatir ma'nawi ni apa? Banyak hadis tapi lafaz dia berbeza-beza. Dia punya tempat dia berbeza-beza. Dia punya cerita dia berbeza-beza tapi maksud semua sama. Jadi banyak sebenarnya mukjizat Nabi ni, banyak tuan-tuan. Imam Nawawi kata mukjizat Nabi ni ada 1000 mukjizat. Dalam sebagian kita sebut 70,000 dan sebagainya lah. Tetapi ada yang levelnya sahih, ada yang levelnya hasan, ada levelnya dhaif, ada yang palsu pun, ada orang reka-reka je. Betul? Ada. Tetapi yang mana yang mutawatir ada juga. Antaranya apa? Yang ni, iaitu air keluar daripada jari-jari Nabi, ini mutawatir. Apa lagi? Pokok kurma menangis tu kan? Yang tu mutawatir sebab hari Jumaat kan? Orang kata seorang imam, guru Imam Malik, dia kata apa? Kalau ada tu imam tergolek kan daripada mimbar, kan? Daripada tempat khutbah, agak-agak viral lah cerita tu. Ini cerita zaman dulu viral, zaman sekarang apa tak lagi. Jadi begitulah kisah menangisnya pokok tu. Menangis dalam masjid, semua sahabat dengar tengah khutbah apa. Berapa ratus orang, kalau tak ribu yang dengar pokok tu nangis. Jadi riwayat kisah tu mutawatir, tak boleh tolak. Masalah lagi tu. Okey, jadi samalah juga macam ni, dia ialah mutawatir. Dia sampai level mutawatir ma'nawi. Okey, baik. Bahkan mukjizat seperti ini tidak pernah didengari berlaku kepada nabi-nabi yang lain, di mana air terpancut di antara tulang, daging dan darah baginda. Okey. Nah, sekarang kita kata, kenapa mukjizat Nabi SAW ni lebih hebat? Kan Imam Syafi'i kata lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Maka apa jawab para ulama kita? Imam Al-Muzani berkata, Imam Al-Muzani ni siapa tuan-tuan? Kalau kita mengaji mazhab Syafi'i dengan betul-betul mengaji lah, kita kena kenal lah Imam Muzani ni. Ni anak murid kanan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada 3 anak murid kanan. Ketika di Mesir lah, di Iraq ada anak murid lain. Ketika di Mesir ada 3 orang anak murid kanan dia. Siapa? Imam Buaiti, Imam Muzani dan Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Okey, siapa yang mengaji syariah tak tahu 3 nama ni, dia balik je lah.
Okey, kena pergi ngaji balik. Baik, jadi dia kata apa? Dia kata, Imam Ghazali kata, terpancurnya air dari celah jari jemari baginda adalah lebih hebat dan lebih besar daripada mukjizat terpancurnya air dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Kenapa? Kerana keluarnya air dari celah batu merupakan perkara yang pernah berlaku dan biasa berlaku pun. Betul tak? Air keluar dari mana tuan? Kan dari batu. Allah Ta'ala sendiri kata, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha yashaqqaqu lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Ada di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir sungai padanya. Okay. Dan ada air yang mana dia terpecah-pecah kemudian keluar mata air daripada dia. Kan air di sungai tu, kita tengok tu kat hulu langit tu kan, air tu datang dari mana? Kan air atas bukit tu datang dari mana? Kan dari batu. Jadi tempat keluar air memang dari batu. Kalau orang drill kan, hidrologi tu, orang nak drill buat telaga, dia kena korek sampai mana? Kan kena korek sampai batu. Mana boleh korek tanah tu, kena korek sampai batu. Jadi air keluar dari batu itu memang normal. Itu memang kejadian asal dia. Cuma mukjizatnya ketuk keluar. Kita ketuk depan rumah tak keluar-keluar. Itu lain lah, lain. Itu mukjizat dia lah. Tetapi tempat keluar itu normal. Masuk tu. Bunyi lain. Okay. Saya 3 minit. Boleh ya? Okay. Sebab JK kata sampai 1.25. Betul ya? Boleh. Okay. Kerana ni lupa dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempatnya biasa. Tetapi dia kata berlainan halnya dengan keluarnya air dari celah daging dan darah. Mana ada celah-celah kulit, celah-celah ni apa ni? Ni kulit, ni daging, ni tulang. Kan? Patut kalau kita cucuk ni tak keluar air, keluar apa? Keluar darah. Okay. Tapi ni keluar air. Ini lagi hebat sebab tempat ni bukan tempat yang normal. Jadi sebab tu dia kata mukjizat Nabi SAW lebih hebat. Dan bahkan ini sebenarnya satu ilmu tuan-tuan. Ilmu tentang apa? Kelebihan Nabi SAW berbanding Nabi-Nabi yang lain. Fadilah, kan? Afdaliyah Nabi SAW berbanding Nabi-Nabi yang lain. Ini satu ilmu. Contoh Nabi Adam, kan? Nabi Adam mulia. Malaikat sujud. Mana ada malaikat sujud kan Nabi SAW? Dah, Rasulullah lebih mulia. Dengan apa? Adalah baca sikit. Okay? Nabi Musa, Nabi Yusuf handsome. Kan Nabi SAW lebih handsome, kata para ulama. Ini Nabi Isa hidup ke orang, dan orang mati boleh hidup balik. Nabi SAW ada mukjizat yang lebih hebat. Apa dia? Benda yang tak ada nyawa pun bercakap dengan Nabi SAW. Kan pokok bergerak. Kan Nabi panggil pokok, mari sini. Pokok tu keluar. Dah patah balik. Dia pun patah balik. Kan tempat pokok tu bergerak pun ada dah masjid kat Mekah. Pergi tengoklah sebelah Ma'la tu kan. Okay. Ada masjid Syajarah kan? Masjid Syajarah. Dia bertentangan dengan masjid Jin. Ada. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak beritahu apa? Nabi SAW punya mukjizat lebih hebat. Kita bila cerita pasal ni bukan kita nak merendahkan Nabi-Nabi yang lain tak? Jangan salah faham. Dia bukan perbandingan baik dan buruk tak? Dia antara baik dan lebih baik. Supaya apa? Supaya kita kenal Nabi kita ni hebat, supaya bertambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Itu saja. Okay? Bukan untuk kita banding-bandingkan untuk menghina agama lain, menghina Nabi lain. Tak, sebab semua tu pun Nabi kita juga. Kita beriman dengan dia orang kan. Dia antara salah satu rukun iman. Wajib beriman dengan mereka semua. Tetapi kita kena ada ta'zim, pengagungan kepada Nabi kita. Baru sempurna iman kita. Okay? Sebab ini min kamalatil iman. Daripada kesempurnaan iman. Dan ingin mendapat apa? Halawatul iman, kemanisan iman. Tak mungkin dapat dua benda tu kecuali dengan apa? Mengagungkan dan mencintakan Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Oleh sebab itu kena kenal Nabi SAW dan kelebihannya. Semoga Allah Ta'ala menambahkan cinta kita kepada Nabi dan menjadikan cinta kita kepada Nabi ini sempurna sehingga kita ni layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf salah silap, kekurangan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala menambahkan kecintaan saya dan tuan-tuan kepada Nabi SAW dan juga mengumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Allah Ta'ala tak harapkan kita daripada mendapat syafaat Nabi. Allah Ta'ala tak harapkan kita daripada melihat Nabi. Allah Ta'ala tak harapkan kita daripada berkumpul di bawah bendera Nabi SAW. Itu saja daripada saya. InsyaAllah dia juga kita jumpa lagi tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.